Bismillah. Bismillah. Kalau dah boleh mula dah ke? Dah boleh? Okey. Assalamualaikum. Kita mula taklimat kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, so hari ini kita akan mendengar satu taklimat sistem ELI kepada pelajar tahun 4 semester 7 yang akan menghadiri latihan industri pada semester 8 tahun hadapan. So pembentangan ni akan mengandungi pengenalan, pengisian resume, dan juga beberapa bahagian, iaitu bahagian pertama iaitu sebelum memulakan latihan industri. Saya juga akan explain macam mana kita nak cari organisasi dalam sistem ELI dan bagaimana langkah-langkah untuk membuat permohonan. Kemudian bahagian 2, selepas memulakan latihan industri, apakah pelajar-pelajar perlu patuhi. Ada beberapa langkah lah. Okey, ada 6 langkah semasa menjalani latihan industri. Selepas habis saya beri taklimat ini, pelajar-pelajar boleh terus mengajukan soalan kepada saya dan pembantu saya, Cik Elmi, akan cuba menjawab soalan-soalan pelajar-pelajar semua. Okey, so sedikit pengenalan mengenai PLIMG. Okey. Pengarah Pusat Libat Masyarakat dan Jaringan Industri diketuai oleh Prof. Madya Dr. Hafida. Okey, saya adalah penyelaras untuk latihan industri dan dibantu oleh Encik Muhammad Elmi, Puan Nur Afzal dan Encik Syafiq. Okey, sistem ELI pula dibangunkan, maknanya diuruskan. PLIMG ni sebenarnya adalah pemilik kepada sistem ELI, tapi SDEC yang menguruskan, yang membangunkan semua SDEC. Okey, so latihan industri merujuk kepada penempatan pelajar di sesebuah organisasi untuk menjalankan latihan praktikal sama ada di luar ataupun di dalam negara. Okey, dalam jangka masa yang ditetapkan sebelum mereka dianugerahkan sijil, diploma ataupun ijazah sarjana muda. So dalam taklimat ini juga saya ada juga akan membentangkan bagaimana cara-cara untuk memohon latihan industri di luar negara. Okey, latihan industri adalah satu syarat wajib bagi pelajar dalam program-program tertentu di semua peringkat pengajian tinggi di IPT. Walau bagaimanapun, latihan industri ini dilaksanakan secara berperingkat mengikut program-program pengajian di IPT. Okey, so objektif dia menedahkan pelajar kepada alam pekerjaan, menedahkan pelajar kepada teknologi terkini, pengetahuan yang terkini. Seperti you all tahu, selepas habis universiti, sebenarnya universiti ni sebenarnya untuk membantu untuk you pergi ke alam pekerjaan. So dengan latihan industri ini, you boleh align with apa yang you belajar di universiti dengan apa yang you boleh apply semasa menjalani latihan industri. So garis panduan latihan industri boleh didapati. You all boleh download latihan industri ini dekat website PLIMG. Website PLIMG ada, kita orang ada upload garis panduan LI USIN. So sistem LI. So you all sebenarnya dah boleh untuk orang kata buka sistem LI ni. Ada beberapa fakulti dah boleh. Berapa lagi fakulti? Elmi dah buka ke semua? Belum Semua saya dah buka dah, kecuali kalau fakulti yang belum beri tarikh latihan industri. Yang tu pelajar tak boleh nak akses ataupun nak apply. Tapi cuba try dulu, boleh ke tak? Saya rasa tak boleh. So you all boleh try buka, cubalah, boleh surfing, boleh orang kata tengok dulu macam mana sistem LI tu. Sistem LI
ataupun sistem latihan industri telah dibangunkan secara web based dan boleh dicapai menerusi pautan eli.usim.edu.my atau menerusi pautan pantas laman web USIM dan PNG seperti berikut. Ni kalau you all nak melalui USIM punya website. Yang sini, yang sebelah kanan ni adalah PMG punya website. So you all boleh klik kat sini lah. Okay. So kalau you cuba, kalau you all log in, tiba-tiba tak boleh kan, maknanya tak boleh nak masuk ke dalam sistem ELI. Okay. Anda boleh tukar kata laluan dahulu. Okay, di iStudent menggunakan maksimum 8 aksara. Okay, kalau tak boleh juga untuk login, sebab dia login ni dia guna you punya nombor metrik dan juga inilah password di iStudent. So kalau tak boleh juga, boleh menghubungi PLIMG dengan kadar segera. Okay, so ni masukkan nombor metrik, okay, dan juga kata laluan yang sama seperti di iStudent. Okay. Okay, so bila you masuk, you akan nampak menu di belah kiri. Okay, ni menu-menu dia di belah kiri. Ada home, application status, student info. Okay, so menu-menu ni lah nanti akan diguna pakai untuk you apply. Okay, untuk you upload resume. Okay. So first, kita kena isi resume lah, pengisian resume ataupun curriculum vitae. Okay, so boleh pergi di menu resume. Okay, lepas tu update resume kat sini resume di belah kiri. So kemaskini semua maklumat ni awak kemaskini di website iStudent. Di iStudent punya portal you kemaskini di portal iStudent. Nanti sistem akan tarik daripada portal iStudent tu. Okay, so pastikan maklumat-maklumat yang dimasukkan adalah yang terkini yang terkini. Okay, so pengisian maklumat pelajar di dalam CV boleh dibuat secara online menerusi sistem ELI. Maklumat pelajar seperti nombor kad pengenalan, seperti nama, nombor kad pengenalan, pasport, alamat rumah dan nombor telefon akan ditarik daripada portal iStudent. So sekiranya pelajar ingin mengemaskini maklumat tersebut, pelajar perlu membuat di portal iStudent. Okay, pelajar juga perlu memuat naik upload gambar berukuran pasport masing-masing ke dalam sistem ELI untuk dimasukkan di dalam resume pelajar. Okay, so gambar-gambar, jadi saya bagi tahu dia punya ni gambar punya ni. Okay, so di resume section, okay, dia ada 9 subsection lah. First, personal particular, followed by area of interest, educational background, special skill, okay, extracurricular activity, award, relevant coursework, working experience and reference. Okay, so ni kalau ada letaklah, kalau tak ada tak apa. Contohnya macam you all tak ada working experience, so tak apa. Biarkan kosong lah. Okay. Okay, so ni gambar yang dibenarkan lah. Okay. Latar belakang mestilah berwarna biru atau putih. Gambar mestilah mengandungi minimum 60% muka. Dan kedudukan badan adalah menegak menghadap kamera. Okay, kalau boleh pakaian tu untuk wanita, untuk perempuan baju kurung, bertudung dan blazer, dan untuk pelajar lelaki kemeja, tali leher dan blazer. Okay, dan pastikan saiz gambar tu kurang daripada 50 KB. Okay, so gambar-gambar yang seperti di slide ni tidak sesuai, tidak dibenarkanlah untuk awak guna untuk upload dalam resume. Okay. Okay, so you all ada pilihan. Okay, sama ada nak menggunakan CV daripada sistem ELI ataupun menggunakan CV sendiri. Okay, tiada masalah sebab permohonan ni semuanya memerlukan permohonan ni memang permohonan yang you all kena uruskan sendiri. Actually sistem ELI ni sebenarnya memudahkan cara sebenarnya. Nanti saya tunjuk macam mana dia mudahkan cara Okay, so kalau you all nak guna CV sendiri, tak ada masalah. Okay. Okay, first sebelum memulakan latihan industri, okay, first kita nak cari organisasi lah. Okay,
you all dibenarkan untuk mencari organisasi sendiri. Digalakkanlah sebenarnya, digalakkan untuk mencari tempat LI sendirilah. Kalau boleh survey lah, survey sendiri macam mana nak apa orang kata cari company yang awak nak intern dekat mana. Okey, lepas tu okey, kalau boleh kan buat secara informal application. Okey, call ke, okey, ataupun email ke, kata nak apply for internship, any ada tak kekosongan. Kalau ada kekosongan, nanti baru hantar official application. So official application tu you all boleh terus melalui ELI ni. Sebab ELI ni dia akan generate banyak benda. So you tak perlu dah nak buat surat sendiri, tak perlu nak buat apa ni resume sendiri. Semua sistem ni yang generate. Nanti saya tunjukkan macam mana. Okay, so katakan you all dah dapat, okay, dah dapat tempat industri. Okay, tempat industri. Okay, you all boleh cari sama ada industri tersebut, company yang you all nak intern tu ada dalam rekod sistem ELI. Okay, kalau ada, okay, senang. So you klik je. So macam mana nak cari? Cari kat advertisement. Okay, cari kat advertisement. Okay, apa-apa organisasi yang telah berdaftar ataupun yang pernah senior awak intern, okay, akan tersenarai di dalam inilah sistem ELI. Memang kita dah ada rekod. Okay, so pergi ke bahagian advertisement, okay, lepas tu klik list organisation. Okay, klik list organisation, and then lepas tu type nama company, mungkin cari. Okay, lepas tu inilah search Okay, kalau ada kita boleh terus buat permohonan lah. Okay, kedua permohonan. Okay, sistem ELI membenarkan hanya 5 permohonan 5 syarikat saja menggunakan sistem ELI, 5 je. So maknanya you maksimum 5 lah. Okay, 5 permohonan saja. Dan pelajar tidak dibenarkan menjalani latihan industri di USIM. Okay. Okay. So this is prosedur permohonan. Pelajar memohon melalui sistem ELI. Okay. Lepas dah mohon, ketua program perlu meluluskan permohonan tersebut. Okay, kalau ketua program tak lulus, maknanya awak punya permohonan tu masih hang. Masih macam orang kata tergantung lagi. Okay, dan tak akan ada pun sistem tak akan generate apa-apa surat rasmi ke apa ke, tak ada. Okay, selagi ketua program belum meluluskan. Okay. Okay, so kalaulah di sebelah kiri, kalaulah company yang awak nak intern tu berada dalam sistem ELI, okay, akan adalah senarai-senarai syarikat tu, akan tersenarailah syarikat-syarikat tersebut. Tapi kalau tak ada, you all boleh terus add new organisation di belah kanan ni lah. Okay. Okay, so katakan pelajar ada senarai kan. Okay, so boleh klik ataupun saya tak galakkan lah. Sebab advertisement ni memang ada advertisement dalam sistem ni. Kalau awak tengok memang ada advertisement. Ada syarikat-syarikat yang mencari intern student. Okay. Tetapi okay, kadang-kadang orang kata apa, susah kan nak pastikan dia punya ni. So seeloknya cubalah cari dulu di luar. Jangan bergantung kepada apa-apa yang ada dalam advertisement ni. Okay, so kira bagi saya lah, saya cadangkan advertisement ni kira orang kata apa, last punya result. Maknanya awak punya yang terakhir sekali. Kalau katakan tak dapat, then okay, boleh guna ni. Okay, so klik di advertisement. Okay, lepas tu pilih kata kunci pencarian dan klik search dan klik pada organisasi pilihan. Okay, dan kalau ada nama company tu, klik apply. Okay, bila ada nama company dalam senarai tu, klik apply. Okay, bila awak cari senarai syarikat yang awak ingin intern, tiada dalam senarai di list of organisation. Okay, so jangan panik, jangan risau, boleh apply.
Okay, boleh apply, boleh add lah, mana yang boleh add new organisation tu. Okay, awak kena pastikan nama syarikat betul, address apa semua, awak kena pastikan Lepas tu baru save record. Okay, bila awak dah save record ni, awak kena tunggu untuk PLING approve. Bila PLING approve, baru ada dekat dalam list of organisation. Okay, masa tu baru awak boleh apply lah. Okay, so bila awak apply, katakan ni ni new organisation lah, new organisation. Okay, so approved by PLING, okay, ataupun rejected by PLING, okay, approved by PLING, ni macam ni lah. So kalau ada syarikat-syarikat yang awak add, okay, biasanya PLING dia akan approve lah. Melainkan kalau ada syarikat tu sebelum ni pernah didaftarkan, tapi orang kata apa, mungkin nama dia bertukar ke apa ke, okay, kita orang reject, tapi kita orang akan bagilah, okay, dia punya detail dekat situ. So boleh tengoklah kenapa reject. So you boleh tengok kalau reject lah. Okay, kalau approve, then boleh proceed lah untuk apply di tempat tu. Okay, so ni yang saya kata tadi, bila awak apply, then kena tunggu approve, ketua program approve. Bila ketua program approve, barulah dia akan keluar dia punya ni lah, next step punya ni. Dia akan ada dokumen-dokumen. Okay, so ni approved by ketua program. So ada print application letter. Okay. Okay, so bila ketua program approve, okay, awak akan dapat ni lah application letter. Ini sistem akan generate So untuk semester ini, untuk semester akan datang, okay, mana batch awak lah ni, batch semester 8 nanti. Okay, surat, okay, sebelum ni surat ni atas nama PLING, tapi mulai sem depan, batch ni lah, semester ini, batch yang akan datang ni, okay, semua surat, okay, akan design oleh mana sistem lah, sistem akan letak nama ketua program. Okay, setiap ni akan ada nama ketua program. Sebelum ni nama PLING. Okay, tapi sekarang kita dah tukar lah kepada ketua program. Okay. So surat ni selepas ketua program approve permohonan awak, dan baru akan ada appear surat-surat ni lah. So that's why saya kata sistem ELI ni sebenarnya memudah cara, sebab awak tak perlu buat surat sendiri dah. Okay, sistem generate surat rasmi, awak boleh print ataupun awak boleh save dalam bentuk PDF dan email surat ini ke syarikat yang awak nak apply. Okay. Okay. Dan biasanya awak kena email sekali surat permohonan, CV kan. Surat permohonan sistem generate. Even CV pun sistem generate juga. Kalau awak nak guna CV daripada sistem ELI, silakan. Kalau nak guna CV sendiri pun dipersilakan. Tak ada masalah. Okay. Okay, so dia punya flow advertisement ataupun new organisation, okay, tak ada masalah. Tapi untuk new organisation, awak kena tunggulah PLING approve. Lepas PLING approve, then okay, baru awak boleh apply. Lepas tu tunggu ketua program untuk approve. Selagi ketua program tak approve, awak tak akan dapat surat-surat permohonan tadi. Surat permohonan tak boleh cetak. Okay, kena tunggu ketua program approve. Selepas je ketua program approve, sistem automatik akan generate surat permohonan. Okay. Okay, so cara menghantar permohonan, okay, awak kena uruskan sendiri Okay, hantar surat permohonan bersama borang maklum balas dan CV. Okay, ketiga-tiga ni, dokumen ni memang boleh di print ataupun di save dalam sistem ELI. Ni sistem ELI generate. Okay, awak boleh email, okay, ataupun post ataupun by hand. Okay, seloknya email lah. Okay. Okay, siapa yang perlu menghantar? Okay, pelajar bukan PLING, bukan fakulti dan bukan USIM. Okay, so kita dah memudahkan cara, maknanya surat semua dah ada. So sekarang ni tugas awak adalah untuk menghantar permohonan. Okay. Okay, so bila awak dah hantar permohonan, then awak tunggu. So sekarang ni, okay,
bila awak ditawarkan tempat ataupun awak nak reject application tu, so macam mana caranya? Okay. Terima atau tolak, pelajar wajib memberi maklum balas daripada organisasi kepada PLIMG untuk mengemaskini status permohonan. Okay. Okay, so selepas terima borang maklum balas daripada syarikat, okay, so awak boleh email ataupun awak boleh post atau awak boleh bagi by hand lah. Selalunya email lah. Sekarang dah teknologi kan, telefon pun awak ambil snap dan awak email je ke PLIMG, okay, di info.plimg@usim.edu.my. Untuk kami di pihak PLIMG, okay, nak mengupdate awak punya data lah dalam sistem ELI. Okay. Okay, status permohonan sepal pelajar menyerahkan borang maklum balas kepada PLIMG. Okay, status permohonan pelajar akan bertukar industry offer sekiranya organisasi memberi tawaran. So nanti kat sistem ELI tu akan bertukar menjadi sistem industry offer. Okay, kalaulah industry reject, okay, status permohonan pelajar akan bertukar industry reject. Sekiranya organisasi menolak permohonan pelajar. So bila industry reject, okay, awak boleh tambah lagi satu permohonan. Katakan awak apply 5, tiba ada satu reject. So tak apa, awak boleh remove yang satu tu, boleh masukkan permohonan yang baru. Okay, ini untuk kategori industry reject. Okay. Okay, so dokumen yang perlu dicetak sekiranya menerima tawaran daripada industri. Okay, so pelajar perlu mencetak 3 jenis dokumen dan setiap dokumen wajib membuat 3 salinan untuk simpanan penyelia industri, ketua program dan pelajar. So sistem, dokumen ni pun sistem yang generate. Okay, bila you accept your offer, automatic sistem akan generate surat pengesahan penerimaan, perjanjian aku janji pelajar dan surat perlindungan insurans pelajar. Okay. Okay, so sekiranya pelajar telah membuat pengesahan reject offer, okay, contohkan awak dapat offer, okay, okay, contohnya awak dapat offer tapi awak reject offer tu so awak kena mencetak surat penolakan tawaran dan wajib menghantar dengan segera kepada organisasi. So nampak tak mudah, awak tak perlu buat surat pun nak reject. Awak terus orang kata apa, download borang surat ni, okay, download dan email je kepada organisasi yang awak reject offer dia. Okay. So tempoh latihan industri, okay, tertakluk kepada keperluan program dan ditentukan oleh fakulti. Sekretariat program bertanggungjawab memaklumkan tarikh dan tempoh latihan industri bagi pelajar program masing-masing kepada PLIMG untuk dimasukkan ke dalam sistem ELI sebelum pelajar membuat permohonan tempat LI. Okay. So saya ada beberapa data lah yang telah diberi oleh pihak fakulti. Okay, untuk fakulti FKP, okay, seperti inilah. Okay, kalau program FST pula, okay, baik teknologi makanan, sains actuari dan pengurusan risiko, sains komputer, matematik kewangan, fizik gunaan, teknologi kimia, tempoh internship adalah 18 minggu, bermula 1 Mac 2021 hingga 2 Jun 2021. Okay, bagi program Fakulti Syariah dan Undang-Undang, okay, FSU, Syariah dan Undang-Undang 12 minggu, bermula 29 Mac hingga 2 Julai. Fiqh dan Fatwa 17 minggu. Okay, bermula 29 Mac 2021 hingga 27 Julai 2021. Okay, yang ini saya pihak fakulti belum lagi memaklumkan kepada pihak PLIMG, jadi kami tidak tahulah. Okay, tempoh untuk fakulti ini. Okay, untuk FEM pula, okay, pentadbiran muamalat 20 minggu. Pemasaran pun sama 20 minggu, pentadbiran korporat dan hubungan pun sama 20 minggu, perbankan dan kewangan Islam pun 20 minggu, iaitu bermula 8 Mac 2021 hingga 23 Julai 2021. Okey, walau bagaimanapun untuk student perakaunan, tempoh internship adalah 24 minggu,
bermula 8 Mac 2021 hingga 20 Ogos 2021. Okey. Okey, PBU pun sama, saya tak ada data. Sama juga dengan FKAB. Okey. Okey, so pelajar yang akan menjalani latihan industri di Negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor perlu bermula awal 1 hari dan tamat awal 1 hari. Okey, sebab negeri-negeri berikut, okey, waktu bekerja adalah bermula Ahad hingga Khamis. Okey. Okey, ni soalan-soalan lazim lah yang biasanya student tanya. Cuti. Macam mana cuti kan? Dapat tak, layak tak kami student internship untuk bercuti? Allowance, referee, yuran, okey, LI antarabangsa dan aduan. Okey. So cuti adakah pelajar menjalani latihan industri mempunyai kemudahan cuti? Okey, tiada So kena ingat tiada kemudahan cuti. Okey, pelajar perlu mencukupkan tempoh atau bilangan minggu yang telah ditetapkan. Cuti sakit yang mendapat pengesahan daripada pegawai perubatan atau cuti kecemasan hanya boleh diambil sekiranya dibenarkan oleh majikan. Okey. Pelajar juga dikehendaki untuk menggantikan cuti sekiranya tidak mencukupi bilangan minggu yang ditetapkan atau diarahkan oleh majikan. Okey, kedua, adakah pelajar perlu membayar yuran pengajian semasa menjalani latihan industri? Ya. Ada yuran kena bayar. Okey, pelajar perlu membayar yuran pengajian pada semester 8 tetapi charge adalah berbeza daripada semester biasa dengan pengurangan item seperti penginapan asrama, pengangkutan, makmal dan aktiviti college. So untuk maklumat lanjut boleh rujuklah ke bahagian pengurusan akademik. Okey. So untuk latihan industri di luar negara antarabangsa lah. Okey. Pelajar perlu berurusan dengan USIM Alamiah bagi mendapatkan maklumat peluang di LI di luar negara. Okey, ada yang batch lepas memang adalah yang yang intern di Jepun, Turki, di Indonesia, okey, di Brunei. Okey, memang adalah. Okey, so macam mana permohonan dia? Pelajar perlu membuat surat permohonan sendiri ke luar negara. Sekiranya organisasi memberi maklum balas lulus, pelajar kena membuat kertas kerja dan anggaran belanja kepada USIM Alamiah. Okey, USIM Alamiah akan panggil temuduga. Okey, sekiranya lulus, okey, bolehlah. PMG akan merekodlah. Pelajar rekod dalam sistem ELI. Okey, kena rekodlah dalam sistem ELI. Okey. Okey, permohonan latihan industri diorganisasi adalah secara online menggunakan sistem organisasi. Adakah saya perlu mengisi juga di dalam sistem ELI? Okey, ya. Contohnya, seperti katakan ada certain organisasi, ada sesetengah organisasi memerlukan, sekiranya awak nak apply untuk internship di suatu tempat, di tempat itulah, di organisasi tersebut. Okey, awak kena isi dia punya online system. Memang ada, seperti contoh Petronas. Okey, Petronas. Ada jugalah badan-badan berkanun, badan-badan yang GLC yang memerlukan awak isi di dalam sistem mereka. Walaupun awak nak pergi intern, tapi awak kena isi juga, apply melalui sistem. Okey, itu sistem diorang, itu sistem industri. Okey, sistem organisasi. Okey, untuk sistem USIM, awak memang kena isi juga sistem ELI. Okey, sebab tadi tu permohonan untuk tempat internship. Okey, untuk sistem ELI ni, untuk awak generate surat tu nanti untuk USIM record. Okey, sama ada awak intern di mana. So, ni untuk memudahkan lah. So, awak kena isi kedua-dua. Okey, bagaimanakah sekiranya saya punya masalah dengan sistem ELI? Okey, so jangan risau, awak boleh email kepada info.pmj@usim.edu.my. Okey. So, adakah pelajar akan menerima allowance semasa LI? Okay, tidak USIM tidak menyediakan allowance LI kepada pelajar. Okay, allowance daripada majikan adalah tertakluk kepada peruntukan organisasi sekiranya ada. So, sekiranya majikan tiada peruntukan,
pelajar tidak dibenarkan meminta, merayu majikan memberi allowance. Okey. Bagaimanakah sekiranya berlaku pertukaran tempat LI setelah mendaftar? Okey, pelajar tidak boleh menukar organisasi setelah klik accept offer tanpa alasan yang kukuh. Tapi sekiranya pelajar ingin memohon juga pertukaran tempat, pelajar perlu membuat permohonan secara bertulis atau secara rasmi kepada ketua program. Dan memberikan pengesahan rasmi ketua program kepada PLIMG. Kalau ketua program lulus, dan kena email forward dokumen tu kepada PLIMG. Untuk kita orang rekod, untuk pihak PLIMG rekod dalam sistem. Siapakah perujuk referee yang sesuai? Mereka yang boleh memberi maklumat kepada bakal organisasi LI. Contohnya pensyarah, kaunselor, tutor, majikan terdahulu. Dan pastikan pelajar mendapat ataupun memberitahu mendapat persetujuan, inform awak punya referee kata nak menggunakan nama dia lah, supaya senang nanti bila referee aware awak memang dah melantik dia kan, so nanti bila majikan ataupun organisasi call, so at least pensyarah tu referee awak tak terkejut lah. So ni bahagian 4, maklumat penyelia industri. Ni bila awak dah dapat offer, dan memulakan latihan industri. Awak kena pastikan maklumat penyelia industri. Awak kena tahu maklumat mengenai penyelia industri. Contohnya bahagian apa dia kerja, di departmen mana. Jawatan apa penyelia industri tu, nama penuh dia, nombor faksimili, email dan nombor telefon. Kenapa? Sebab penyelia industri akan memberi penilaian melalui sistem ELI. So kena pastikanlah. So pelajar perlu masukkan maklumat penyelia pada menu supervisor info submenu industri supervisor. Ni awak kena tanya majikan lah. Awak kena tanya majikan. Siapa supervisor awak? Supervisor industri Kalau supervisor universiti, ini fakulti tetapkan. So tak ada masalah. So skrin ni akan appear, akan terpaparnya bila ada add ni semua ni kan. Industry supervisor ni bila awak accept offer. Selagi awak tak accept offer, status ni tak akan appear lah dalam sistem awak. So ini memang pelajar kena isi lah. Kena isi lengkap. Maklum-maklum ni kena lengkap lah diisi. Contohnya nama. Jawatan. Di bahagian apa? Bahagian mana supervisor awak berada. Email. Email ni sangat penting. Email ni memang sangat penting lah. Sekiranya supervisor tu adalah supervisor yang baru. Katakan contoh, awak intern di tempat yang baru, tak pernah ada pun senior intern. Lepas tu awak add organisation. Lepas tu bila awak dah add organisation, awak pun pergi intern, dan pelantikan supervisor industri itu, awak kena isi dalam ni. Awak kena tanya majikan siapa supervisor awak dan isi maklumat-maklumat ni. Sangat penting sebab sistem akan hantar link untuk pendaftaran ni. Pendaftaran industri supervisor ni di email ni. So kalau email ni salah, confirm industri supervisor awak tak akan dapat link tersebut. Ni sangat penting lah. Dan nombor telefon. Update record bila update record nanti akan keluar. Awak kena klik send email. Sebab bila awak klik send email tu, nanti sistem akan hantar email, link untuk supervisor industri daftar maklumat dia. Nak mengesahkan lah. Dia merupakan supervisor industri awak. So bila dah klik update kan, dia akan ada lah. Dia punya email tu nanti klik.
Setelah pelajar tekan update record dan send email, sistem LI akan automatik menghantar email kepada penyelia industri yang telah dimasukkan. Okey, pastikan alamat email adalah betul. Okey, sekiranya penyelia awak dah klik, awak tanya penyelia awak kata belum terima. So awak boleh klik lagi sekali. Tapi sebelum awak klik send email lagi sekali, awak pastikan betul tak email address dia. Okey. So sekiranya pelajar mempunyai lebih daripada satu supervisor, contohnya awak pergi intern dan sepanjang intern tu awak ditempatkan di beberapa department. Okey, dan di beberapa department ni awak mempunyai beberapa orang supervisor. Okey, so awak boleh add juga add juga. Katakan ada 3 orang supervisor industri, industri. Ada 3 supervisor industri. Okey, so awak boleh tambahlah kat sini. Akan ada 3 orang lah. Okey, tiada had maksimum ini bergantung kepada majikan lah. Sebab majikan ni kadang-kadang ada certain majikan dia memang suka pelajar intern tu belajar setiap department. Okey, dia letaklah setiap okey 2 minggu ke 3 minggu department ni. Lepas tu 3 minggu lagi department kat sini. So setiap department tu ada supervisor, penyelia. Okey, so boleh add lah. Okey. Okey, peringatan sistem LI akan menghantar email kepada penyelia industri selepas pelajar klik update record dan send email. Sekali kalau awak tak klik update record dan awak tak klik send email, supervisor industri tak akan terimalah link tersebut. Okey, dan sila pastikan alamat email yang dimasukkan adalah tepat. Okey, sekiranya penyelia telah mendaftar dengan sistem status, dengan sistem LI, status akan berubah. Awak akan tahu. Bila supervisor industri dah register, awak akan tengok sistem ni akan tulis registered. So bila dah macam ni kan, register macam ni, pelajar tidak boleh edit maklumat penyelia. Tak boleh edit dah. So peringatan status registered. Maksudnya penyelia industri telah mendaftar dan mengesahkan pelajar by matric number. Alamat email yang didaftarkan pelajar dan penyelia industri adalah sama. Bila status not registered, bermaksud bila awak tengok dalam sistem status not registered, bermaksud penyelia industri tidak mendaftar sebagai penyelia melalui link yang diberikan oleh email USIM. Mungkin disebabkan alamat email yang didaftarkan oleh pelajar dan tidak sama, ada kesilapan. Dan penyelia industri tidak mengesahkan pelajar by matric number. So awak kena ni lah, kena pastikan so bila supervisor dah daftar, supervisor industri dah daftar, dan minggu ke-20, contoh 20, supervisor industri nak bagi markah lah. Dia akan masuk dalam sistem tapi dah 20 minggu kan, dah 20 minggu berlalu, so dia dah lupa password. Jangan risau, awak boleh suruh supervisor industri awak klik kat forget password. Dan nanti masukkan email penyelia. Ini penyelia boleh buat lah. Awak bagi tahu je lah, nanti penyelia dia akan buat lah. Lupa password. Dan sistem LI akan hantar email ID dan password kepada penyelia industri. So bila penyelia industri nak memberi penilaian, kena masukkan nombor metrik. So penyelia industri kena tahu nombor metrik awak. Nombor metrik very important lah. Ramai penyelia tertinggal step ni, dia tak masuk nombor metrik pelajar. So ramai penyelia tertinggal step ini dan telefon USIM tidak boleh buat penilaian. So kena pastikan penyelia awak dia aware ataupun dia tahu matric number awak. So ni penyelia ni awak merupakan orang kata apa, informer lah, sebab awak yang tahu sistem ni. Penyelia tak tahu sebab dia bukannya attach dengan USIM. Awak pelajar USIM, so awak kena tahulah. So awak yang kena bagi himat nasihat lah, maknanya macam mana nak guna sistem LI ni. Kena ajar penyelia industri. So
Dan kalaulah penyelia industri itu, katakan awak intern di tempat yang sama seperti sini yang lepas-lepas, dan penyelia industri itu pernah mendaftar dan pernah membuat penilaian kepada senior-senior awak, penyelia industri tak perlu daftar dah. Penyelia industri tidak perlu daftar, dan penyelia industri perlu menggunakan ID dan password yang lama. Sama juga kalau dia lupa, klik forget password ni. Untuk dapatkan inilah untuk orang kata apa, padam balik password yang lama. So sama juga penyediaan skop pas awak dah kata apa, bermulanya internship latihan industri. So pelajar juga boleh mengisi segala maklumat, maknanya apa yang awak buat setiap hari, laporan harian lah maksudnya, awak boleh mengisi melalui sistem LI. Itu uniknya sistem ni, sebab ada certain universiti, bila sistem universiti tak ada sistem, so pelajar kena bawa logbook yang fizikal tu, logbook yang orang kata apa, yang hard copy tu, yang awak kena tulis. Kena tulis. Tapi sistem LI ni sebenarnya kita boleh isi dalam ni. So bila awak pergi intern, awak tak perlu bawa logbook pun, sebab logbook awak semua ada dalam sistem. So awak boleh klik dekat My Task. Lepas tu link task ini boleh diklik apabila pelajar telah buat accept offer. Benda ni ada kalau awak dah accept offer lah. Selagi awak tak accept offer, tak adalah link ni. So awak boleh inilah, type je apa yang awak buat tiap-tiap hari. Laporan harian awak boleh type di dalam sistem LI. So untuk buat laporan harian, log report akan disekat sekiranya pelajar tidak mendaftar subjek. So awak kena ingat, sebelum awak pergi intern, awak kena daftar subjek khusus bagi latihan industri. Kalau awak tak daftar, log report awak tak boleh nak isi. Dan sila pastikan pelajar mendaftar subjek dan khusus bagi latihan industri. So log harian awak boleh buat, sama juga boleh isi kan log harian. Tapi untuk isi ni awak kena create dulu. Kena create bilangan minggu. Contoh kalau awak intern 20 minggu, create siap-siap 20 minggu kat sini. Klik siap-siap 20 minggu. Awak klik log report, bila keluar je log report, daily log report ni, my daily log report, awak kena create dulu week dia. Week 1, save. Week 2, save. Sampailah week 20, save. So bila awak nak isi log harian, awak kliklah setiap week tu. Dalam week ni akan ada log harian. Awak boleh type di situ. Dan log report ni pun awak boleh print. Tak ada masalah, boleh print juga. Sekiranya supervisor industri minta boleh juga print. Langkah ketujuh, semakkan status penilaian. So status penilaian ni pun you all boleh tengok sama ada industri supervisor dah nilai awak ke belum. Awak boleh tengok. Tapi markah awak tak boleh tengok lah. Awak tak boleh nampak lah. Markah hanya boleh dilihat oleh penyelia universiti. Penyelia universiti. So sekiranya industri supervisor dah nilai, dia akan apply kat sini lah. Dah nilai. Macam ni, maknanya supervisor industri belum memberi penilaian. Soalan lazim. Penilai saya tidak menerima email daripada sistem LI. So jangan lupa awak kena klik send email ni. Kalau awak tak klik send email, sistem LI takkan hantar link kepada penyelia industri. Pastikan anda memasukkan email dengan betul. Contoh kesilapan yang dilakukan oleh pelajar, tertinggal .my. So kena pastikan email tu betul.
Okey. Kalaulah email betul, minta penyelia check spam box. Okey, kemungkinan setengah webmail akan memindahkan email daripada sistem LI ke spam box. Kerana dalam email tersebut ada link URL ke sistem LI. Okey, kalau tak boleh juga, minta email alternatif lain. Personal email lah. Industry supervisor tu supervisor industri tu. Yahoo ke Mail ke atau Gmail. Okey, dan ingat pelajar perlu edit maklumat penyelia dengan masukkan email baru. Okey, dan peringatan kepada pelajar semua, penipuan alamat email menggunakan email peribadi pelajar akan diambil tindakan. Okey, awak kena daftar alamat yang betul, alamat yang dimiliki, maknanya owner dia adalah penyelia industri. Okey, penyelesaian tidak tahu menggunakan sistem ELI. Memanglah, penyelia kan dia bukannya staf USIM dan dia pun tidak terlibat so dengan sistem ELI. Jadi awaklah, pelajarlah perlu mengambil inisiatif sendiri untuk berusaha membantu penyelia mengisi maklumat sistem ELI. Okey, duduk bersama penyelia untuk mengajar penyelia mengisi sistem ELI. Kalau boleh, sila print user manual sistem ELI dan tunjuk ajar kepada penyelia. Okey. Katakan ketiga, tiada capaian internet di pejabat. So pelajar kena ambil inisiatif lah untuk membawa broadband masing-masing untuk digunakan oleh penyelia di industri. Elakkan mengambil alasan negatif dan ambil tindakan proaktif. Sebab sistem ni memudahkan. So awak tak perlu nak tulis dah. Awak boleh terus je isi kan, type je dalam log report tu. Okey, bolehkah penyelesaian membuat penilaian secara manual? Okey. Penilaian secara manual menggunakan borang adalah tidak digalakkan kerana ia sukar direkodkan di dalam sistem dan kemungkinan menyebabkan keciciran markah pelajar. Tapi kalau penyelia bertegas juga untuk mendapatkan borang manual, pelajar boleh memperolehinya daripada PLIMG. Boleh je email minta borang penilaian. Nanti PLIMG akan email lah, akan bagi ke. Sistem AI tidak boleh dicapai semasa saya nak buat laporan harian. So ialah sistem kan kadang-kadang server down ke kan, ada masalah ke. So pelajar seelok-eloknya type dulu di Microsoft Word. Type dulu di Microsoft Word ataupun buatlah catatan di tempat lain. Bila sistem AI dah kembali berfungsi, pelajar boleh copy and paste. So bolehkah saya menukar tempat latihan industri? Tukaran tempat industri adalah tidak dibenarkan. So kalau nak juga tukar, kena buat permohonan lah kepada fakulti. Kena dapat kelulusan ketua program. Pindaan tarikh mula tamat LI sama juga, pindaan tarikh mula tamat adalah tidak dibenarkan kerana menjejaskan tarikh penilaian penyelia USIM. So sekiranya pelajar terpaksa menukar tarikh, sila buat surat rasmi surat permohonan lah kepada fakulti dan hantar salinan surat yang telah diperakui kepada PLIMG untuk direkodkan. Penangguhan khusus. Pelajar boleh membuat penangguhan khusus latihan industri sekiranya mempunyai kursus yang gagal dan perlu diulangi sebelum latihan industri, mempunyai masalah kesihatan, mengalami kemalangan, melahirkan anak ataupun dalam tempoh berpantang ataupun termasuk pelajar perempuan hamil yang dinasihatkan oleh doktor untuk tidak menjalani latihan industri pada tempoh tersebut dan tidak disyorkan oleh dekan atau ketua program atas sebab yang munasabah. So jangan risau, sepanjang awak berinternship, awak dilindungi oleh perlindungan insurans. So perlindungan ni untuk dalam bagi warga negara Malaysia dan dalam Malaysia sahajalah. Perlindungan insurans takaful kepada pelajar usia menjadi industri bagi warga negara Malaysia. Ni untuk yang berintern di dalam Malaysia lah. Kematian 15,000 manfaat kematian 15,000, manfaat keilatan total kekal 15,000 untuk sebab kemalangan dan 15,000 sebab alami.
Perbelanjaan pergemumian, manfaat dia RM2,000. Manfaat kemasukan ke hospital RM25 sehari, maksimum RM30 lah. Katakan awak masuk hospital 10 hari, so awak boleh dapat RM250 lah. Dan allowance ragut RM500. Okay, allowance ragut RM500. Okay, so perlindungan insurans bagi pelajar antarabangsa adalah berbeza. Okay, maklumat lanjut dan tata cara tuntutan insurans takaful boleh dirujuk kepada unit penajaan, kebajikan dan tata tertib bahagian al-ehwal pelajar. Okay, so ini adalah kes salah laku pelajar, okay, yang di sini awak buatlah ni. So awak kena berhati-hatilah. Sebab kesan dia sebenarnya orang kata apa, jangka panjang. Maknanya kesan dia maknanya sama ada adik-adik junior, adik-adik akan datang tidak boleh intern di tempat di organisasi tersebut, ataupun USIM kena blacklist. Kena blacklist lah, biasanya memang kena blacklist. Okay, salah satunya kes pada 2011, pelajar membocorkan maklumat sulit organisasi ke laman sosial Facebook. Okay, pelajar tersebut digagalkan oleh majikan dan universiti. Majikan tersebut menyenaraikan hitam USIM. Okay, 2012, pelajar membuat aduan kepada Biro Pengaduan Awam kerana majikan tidak memberi allowance RM15 sehari kepada pelajar. USIM disenarai hitam selama 5 tahun oleh majikan. Okay, so 2013 pula majikan membuat aduan ke sistem helpdesk USIM yang dihantar kepada Naib Chancellor yang mendakwa pelajar USIM memburuk-burukkan kaki tangan dan pegawai atasan organisasi. Okay. Dan 2014, majikan syarikat multinasional mengadu seorang pelajar USIM tidak hadir ke pejabat tanpa alasan. Majikan menyenaraikan hitam USIM dan pelajar Bumi Putera yang lain disebabkan kes tersebut. Okay, kesannya bukan USIM je, pelajar Bumi Putera daripada institusi lain pun terkesan juga. Okay, so ni yang tahun lepas. Okay, pelajar menghadiri temuduga tanpa membawa apa-apa dokumen. Okay, so kena ingat bila awak dipanggil untuk interview, awak kena pastikan awak bawa semua dokumen-dokumen lah, maknanya slip peperiksaan terkini, sebab majikan nak tengok. Okay, betul ke? Nak tengok visa awak, nak tengok apa sijil-sijil awak, SPM awak. Okay, certain majikan memang dia nak tengok. So kalau boleh bawa je. Okay, umpama macam awak pergi bekerja lah, jadikan sesi temuduga yang untuk sesi temuduga yang awak nak pergi ni untuk LI ni sebagai pengalaman untuk awak guna nanti semasa temuduga kerja yang sebenar. Okey. Ni berlaku tahun lepas Okey. Sama juga tahun lepas pelajar membuat penukaran tempat LI tanpa memaklumkan secara rasmi kepada organisasi dan USIM. Organisasi tersebut telah menyerahkan hitam USIM bagi pelajar yang memohon akan datang. Okey. Okey, so ni adalah dia punya senarai status kalau need approval from PIMG, pengesahan maklumat syarikat baru oleh PIMG. So maknanya awak dah daftar syarikat, so awak kena tunggu PIMG approve. Replace new code by PIMG. Okay, maklumat organisasi dimasukkan pelajar digantikan dengan maklumat sedia ada dalam sistem oleh PIMG. So maknanya maklumat tu dah ada dah. Okay, cuma kita linkkan balik lah. Okay, rejected by PIMG. Mungkin maklumat organisasi dimasukkan pelajar tidak lengkap. So awak boleh tengok kat detail any item tu awak boleh tengok kat detail. Kenapa PIMG reject? Okay, cancel application, pelajar membuat pembatalan permohonan sebelum kelulusan ketua program. Okay, bila cancel application macam ni, awak boleh ni lah, boleh tambah lain lah. Okay, need approval from ketua program. Permohonan pelajar memerlukan pengesahan KP. Okay, approved by ketua program, KP telah meluluskan permohonan pelajar. Not approved by ketua program, ni KP tidak meluluskan permohonan pelajar. Okay, industry reject, maknanya organisasi tu reject lah permohonan awak untuk ber-LI di tempat dia.
Kalau industry offer maknanya organisasi menawarkan tempat latihan kepada pelajar. Accept offer, awak menerima tawaran syarikat, organisasi. Kalau reject offer, awak tak menerima lah tawaran tersebut. Okay. Send rejection letter to company. Okay. Ini surat penolakan telah dihantar ke organisasi. Okay. Postpone LI, pelajar tidak layak mengambil kursus latihan industri. Okay. Ini status-status yang akan appear lah dalam sistem ELI. Okay. Okay. So saya buka untuk soalan-soalan. Sekiranya ada soalan, boleh tanyalah saya dan juga pembantu saya lah, Encik Elmi, akan cuba untuk menjawab. Okay, ada soalan? Ya. Oh, maknanya dia orang tak boleh tanya lah ya. Dia orang akan tulis dekat sini je lah. Tulis, dia type je lah ya. Okey, saya jawab daripada sini lah ya. Okey. Yang mula jawab dengan soalan yang paling atas sekali lah. Boleh? Jawab lah Mi. Mi boleh jawab? Ada beberapa perkara lah saya dah jawab ataupun ada doktor nak bagi. Okay. So untuk soalan Assalam Doktor, FEM tak ada beri taklimat berkaitan AI, boleh dah ke update pasal resume ni? Okay, so FEM akan bagi taklimat. Okay, nanti akan adalah pengumuman tu. Dan sebenarnya awak dah boleh dah update resume. Mulai sekarang awak dah boleh update, dah boleh buka dah sistem. Ada boleh buka sistem. Okay, sebenarnya awak dah boleh apply. Kalau boleh saya mohonlah, awak dah boleh orang kata apa, survey-survey tempat kat mana awak nak intern. Okay, mulai sekarang dah boleh dah. Okay, try lah Ricky, orang kata try survey company mana, boleh call, boleh email. Kalau ada organisasi tu menggunakan sistem untuk awak apply LI. Okay, so boleh isi dah sekarang. Okay, jangan tangguh. Jangan bertangguh-tangguh. Nanti bila dah dekat, nanti tak ada tempat, kelang kabut. Okay. Okay. Okay, nak apply lebih 5 boleh ke? Tak boleh. Memang sistem tu memang kita dah block, awak boleh apply 5 je. Okay, awak boleh apply 5 je. Okay, kalau awak reject offer, katakan awak dah dapat offer, awak reject offer tersebut. So, kekal 5. Sebab bila awak reject offer, sebenarnya awak reject tu, offer tu dia, sebab awak dapat offer tapi awak reject. So dia tak akan mengurangkan. Okay, so awak akan still lagi 5. Okay, melainkan kalau industri reject. Kalau industri reject ke, okay, then barulah orang kata apa, kekosongan tu ada, baru berlaku kekosongan. So awak boleh tambah lah, sebab awak industri reject, so awak boleh remove, awak boleh tambah lagi satu. Okay, kenapa saya still loading tak boleh tengok? So maknanya jika tak boleh, okay, dengan laptop, cuba dengan handphone Oh tu. Boleh So kalau survey itu bila-bila dari sekarang boleh ke? Ya, boleh
So awak boleh dah survey dari sekarang. Dah boleh. So okay. So sebenarnya secara rasmi itu sebab saya kata, okay, secara unofficial, awak apply dulu, survey dulu, okay, lepas tu nanti awak hantar permohonan rasmi. Tapi bila permohonan rasmi tu, awak kena dapat kelulusan daripada KP. Sekarang ni awak dah boleh apply, contohnya macam dalam sistem, awak dah boleh apply dah. So nanti bila awak dapat tawaran, awak boleh cakap dengan, awak boleh berbincang, macam contoh kan, kira kami memerlukan, katakan awak email secara unofficial, ataupun awak macam tak dapat, awak saja nak, okay, saya sekian ingin kata apa ingin menjalani latihan industri di organisasi tuan, okey, ada tak kekosongan atau keberangkalian untuk saya menghantar permohonan. Okey, kalau dia kata ada kekosongan, okey, then awak bincang dengan KP, okey, isi dalam sistem ELI, sebab sistem ELI nanti akan generate surat official. So awak tak perlu buat dah surat tu. So awak boleh ambil je daripada sistem ELI. Daripada sistem ELI tu awak boleh terus hantar ke organisasi yang awak ingin intern tadi. Okey. Doktor minta doktor baca soalan yang publish lah. Publish. Publish. Publish ya. Oh, publish. Okey, publish. Okey, publish Okey. Okey, habis lah. Publish habis lah. Sudah jawab. Okey, ada live ni akan di save ya, ada save ya. Nanti kita akan bagi kepada, boleh bagi kepada pelajar ke video ni? Kalau ni boleh bagi kepada pelajar ke ni? Boleh bagi kepada pelajar ke? Boleh, saya rasa tak ada masalah. Boleh. Okey, nanti kami akan bagilah. Ya, Okey, kalau call company tu maknanya contoh kan, sebab sekarang ni kan awak boleh guna call ataupun boleh call, biasanya digalakkan call HR lah. Awak call HR, tanya, okay, any possibility tak untuk saya berlatihan industri ataupun menjalani internship di organisasi tuan. Kalau dia kata ada, yes. Awak kata okay, tak apa, nanti kami hantar permohonan, nanti saya hantar permohonan rasmi. Macam tu. So awak dapatkan detail maklumat. Okay, dengan siapa saya nak hantar permohonan ni. So awak boleh terus call company tu. Katakan awak berminat nak intern dekat, contoh kalau Petronas, awak kena isi dia punya sistem lah. Contohnya kalau awak nak intern di suatu organisasi, okay, awak boleh call, tanya bahagian HR, okay, recruitment ke, bahagian recruitment, awak boleh tanya. Okay, sekiranya ada, awak minta detail of the ni lah, dengan siapa yang awak nak email, dekat siapa awak nak surat tu nak diajukan, email tu nak diajukan kepada siapa, macam tu. Okay. Kalau awak tak nak call, awak boleh hantar je email, tapi biasalah email pun awak tak tahu siapa awak nak email kan. Tu sebab saya kata guna kreativiti masing-masing. Awak perlu dapatkan information dulu, siapa yang awak nak kena email. So seeloknya call lah. Okay. Okay, adakah kita boleh minta untuk bertugas? Sebenarnya kan, bila sesuatu organisasi tu dia tawar ataupun dia offer, so kita tertakluk kepada majikan lah. Okay, takluk kepada majikan. Okay. Ada juga kes di mana majikan tidak meletakkan pelajar tersebut di tempat yang sepatutnya. Itu sebenarnya kita kena berbincang dengan KP. Okay, so berbincang dengan KP. Biasanya KP dia tahu syarikat ni bagus ke tak, ada pengalaman tak. Okay. So awak kena berbincang dengan KP lah. Okay,
So macam ni, kalau awak nak hantar resume dekat company mana-mana lepas tu isi dekat LI, boleh, tak ada masalah. Tapi awak kena berkomunikasi dengan KP. Sebab bila awak nak hantar, tiba-tiba awak dapat. Dan bila awak dapat, KP tak lulus pula. Masalah pula. So that's why bila awak dapat, awak nak hantar resume kepada orang kata apa, organisasi dahulu, bincang dengan KP. So kata KP, kalau KP tahu, okay, awak dapat je company ni, company yang awak apply ni, okay, at least KP aware, KP tahu, nanti bila awak nak apply dalam sistem ELI, okay, KP senang je approve. So apa-apa berkomunikasi dengan KP. Okay, boleh je awak hantar dulu resume, kan awak ada resume sendiri, awak hantar dulu. Okay, lepas tu awak dapat company. Masalahnya KP tak tahu. Tiba-tiba KP tak luluskan. Ada satu masalah kan. So at least awak hantar dulu kepada organisasi dengan pengetahuan KP. So at least KP tahu dan KP senang nak luluskan nanti. Okay. Okay, adakah supervisor dan referee orang yang sama? Tak supervisor sebenarnya macam ni. Kalau supervisor universiti, awak tak tahu lagi. Sebab supervisor universiti, okay, akan dilantik selepas awak pergi LI. Okay, seeloknya referee ni, okay, referee ni adalah pensyarah. Okay, supaya majikan senang nak call. Nak tanya awak punya, kata apa, nak tanya karakter awak lah, macam mana pelajar ni, okey ke tak. Sometimes majikan dia suka call, tanya. Ada certain majikan dia suka call, tanya dulu dia survey dulu pelajar tu macam mana. Okey. Oh tak, daftar subjek tu daftar subjek ni lah. Awak daftar subjek untuk latihan industri. Dia ada subjek latihan industri untuk semester 8. Okey, semester 8 tu ada daftar subjek, latihan industri So awak kena daftar subjek tu. Subjek latihan industri. Selagi kalau awak tak daftar, nanti masalahnya bila awak nak isi log report tu, awak tak boleh. Okey? Mi, macam mana Mi yang soalan ni? Memandangkan tarikh intern kami rata-rata bermula, namun ada beberapa syarikat internship hanya open. Jadi adakah kami boleh apply terus? Pelajar dah boleh buat permohonan sekarang dan pelajar pun dah boleh call apa semua, tak ada masalah. Kalau saya takut kalau macam nak tunggu sampai 31 Disember ni terlalu lama. Yelah, dalam tempoh lebih kurang sebulan ni kalau kita tak cari mana-mana industri pun akan efek pada pelajar juga, kelewatan mencari mendapatkan tempat. Saya rasa better cari industri lain. Jangan tertumpu pada industri yang ni lah, kata ada open sehingga 31 Disember ni. Dari situ saya takut pelajar ni dia akan lewat dapat tempat. So better cari tempat lain lah yang menawarkan lebih awal ataupun syarikat yang dah buka awal permohonan untuk buat LI ni. Betul? Okey. Okey, so bagaimana bentuk laporan harian ni perlu dibuat? Okey, ini aktiviti masing-masing laporan ni maknanya apa yang awak buat. Contohnya awak nak katakan hari ni apa kerja yang di-assign oleh majikan kepada awak. So awak boleh lah. Dia tertakluk kepada kreativiti masing-masing sebab dia dalam bentuk penulisan, dalam bentuk essay. Okey, so awak boleh. Okey. Okey, berapa lama masa untuk PMG approve ni organisation? Sangat cepat. InsyaAllah cepat. Cepat sebab sistem ELI ni kita buka tiap-tiap hari. So dalam waktu yang kritikal macam ni kan, kita akan buka tiap-tiap hari. So kita dapat je, kita terus approve. Okay.
So adakah kami hanya okey, macam mana kalau penyelia tidak sebulu dengan kita? Itulah. Itu susah nak cakap lah. Maknanya awak lah kena pandai-pandai tackle lah. Okey, mungkin ada kesilapan di situ ataupun berbincang lah dengan supervisor industri itu. Okey, adakah kami dibenarkan intern di syarikat industri yang mempunyai MOU dengan pihak USIM sahaja? Contohnya, USIM sahaja tak? Awak tidak dibenarkan intern di USIM. Okey, dan tak semestinya awak kena intern di syarikat yang ada MOU, tak ada masalah. Awak boleh intern di mana-mana sahaja, tapi dengan kebenaran ketua program. Okey, boleh intern di mana-mana sahaja, tak ada masalah. Okey. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana cara saya untuk mengemaskini pengalaman bekerja? Okey. Dekat resume tu awak boleh kemaskini. Bila awak buka je statement I, okey, dekat resume tu, bahagian resume tu ada 9 subsection kan. So awak pergi satu persatu. So awak boleh update kat situ lah. Okey. Okey, nak tanya kalau kita mohon lebih dari satu, okey, awak mohon 5 kan, dan mendapat offer lebih dari satu. Macam mana nak manage offer tu? So awak terpulang pada awak, katakan awak dapat 2 serentak. So awak decide nak pergi yang A. So B ni awak kena hantar, awak kena reject. Awak accept A, awak reject yang B. Awak kena reject juga B. Supaya B tahu awak reject offer dia. Okey, jangan diam. Sebab kalau diam maknanya dia menunggu. Dia menunggu awak tahu. So awak kena reject. So at least dia tahu awak reject. So tak ada masalah. Nanti dia boleh, majikan tu boleh cari pelajar lain lah. Okay. Okay, record untuk log kena tulis dalam English ataupun tak kisah dalam Malay. Okay, ini awak kena bincang dengan KP lah, ketua program. Okay, kena bincang dengan ketua program Okay, untuk gap year kena isi macam biasa ke sistem I? Okay. Mi, gap year Mi? Ya, betul. Isi macam biasa. Okay, isi macam biasa Okay, untuk senarai company yang blacklist, USIM ada? Kita ada, tapi kita tak publish lah. Ya, betul. Kita tak publishkan lah. Kita ada. So kalau apa yang dalam tu sebenarnya kita dah remove dah pun. Dah remove kan? Ya, betul. Kita dah removekan dah dalam advertisement. So pelajar tak ada masalah lah. Kalau pelajar add lah, kalau add yang baru, kita tahu itu company dah blacklist kita. So kita akan reject lah. Kita akan reject. So jangan risau, bila awak, katakan awak apply, company tu dah blacklist, USIM, awak apply. Okay, add. Okay, lepas tu nanti kita tak akan approve lah. Sebab kita tahu company ni dah blacklist USIM. Kalau awak minta pun no point. Pelajar pun tahu juga kalau macam industri tu blacklist USIM sebab pelajar kan call dulu kan. So industri akan bagi maklum balas awal lah kepada pelajar tu mengatakan dia tak terima ataupun tak mengambil pelajar USIM. So tak ada isu pun. Isu Ya. Yeah. Okey, boleh atau tidak kita elak di tempat yang kita sudah memang bekerja tetap di situ. Tak ada masalah, boleh. Okey, seperti saya cakap juga, awak kena berbincang dengan KP lah. Sekiranya KP approve, tak ada masalah. Okey. Sekiranya pada tahun hadapan, pandemik COVID ni masih ada, adakah latihan industri seperti biasa dan bagaimana majikan menilai? Okey, so saya rasa universiti pun dah ada pengalaman sebab pandemik awak merupakan batch kedua. So batch pertama tu yang ni lah. So batch pertama pun alhamdulillah orang kata apa, internship berakhir dengan jayanya. Okay, dia akan convo bulan 4 ni kan. So batch yang akan datang nanti insyaAllah pihak universiti dah tahulah macam mana nak manage. So jangan risau Okay, tu semua bergantung kepada fakulti. Jangan risau, fakulti yang akan decide. Dan saya percaya fakulti dah mempunyai pengalaman lah. Okay. Macam mana nak appoint penyelia organisasi? Oh tak, awak tak perlu, bukan awak yang appoint ni majikan yang tentukan siapa penyelia industri awak. Bukan awak saya nak lantik dia, tak. Bukan awak So appointment untuk penyelia industri akan dilantik oleh majikan. Majikan yang akan tentukan. So awak tanya je.
Okay, boleh saya tahu tak siapa penyelia industri saya? Nanti dia akan bagi tahu. Okay. Okay, Mi, ada masa ke kita nak accept atau reject permohonan? Tak ada masa, cumanya kita nasihatkan kepada student ni jangan terlalu lama lah peram nak bagi jawapan ke industri sama ada dia terima atau tak. Sebab takut akan efek juga kepada industri tu, sebab industri tu dia menunggu kita tapi kita tak ada bagi apa-apa feedback. At least kalau boleh seminggu ataupun 2 minggu lah selepas mendapat tawaran tu terus bagi feedback daripada industri sama ada nak menolak ataupun nak menerima. Jangan terlalu lama lah. Doktor. Okay. Okay, so doktor boleh ke intern lebih dari tempoh yang fakulti tetapkan? Sebenarnya intern yang ditetapkan oleh fakulti itulah dia punya requirement, the maximum requirement. Tapi kalau awak nak sambung lagi, mungkin itu bergantung kepada awak dengan organisasi lah. Sebab macam saya selalu pesanlah kepada student, cari tempat intern yang awak ingin bekerja di situ. Sebab awak intern semester 8 dan awak tak perlu balik maknanya tak perlu masuk universiti balik. Okay, ada certain universiti yang dia intern semester 7 dan dia perlu masuk balik semester 8 ke universiti. Tapi usaha very unique. Kita intern semester 8. So awak cari tempat yang mana awak rasa awak nak kerja di situ. So kalau organisasi tu dia memerlukan perkhidmatan awak selepas tempoh requirement tu kan maksimum tu, so tak ada masalah. Awak boleh je sambung tak ada masalah. Okay. Maaf bertanya, adakah kenyataan Syed Saddiq pada jam berkenaan allowance praktikal semata masih valid? Okey, ini bergantung kepada allowance ni sebenarnya bergantung kepada sektor kerajaan juga. Setiap kementerian tu, setiap badan bekanan tu berbeza-beza. Okey, ada yang bagi 900, ada yang offer 600. Tu saya kata dia bergantung kepada majikan. Okey. So saya tahulah semester lepas ada yang dapat 900, ada yang dapat 600. So bergantunglah kepada sektor kerajaan tu lah. Kementerian tu, setiap kementerian tu dia punya ni berbeza-beza. Okay. Memang kena direct mohon 5 tempat terus ke? Tak ada masalah awak nak apply 1 dulu, tapi kota awak ada 5. Okay, so tak ada masalah. Kalau awak nak apply, okay minggu ni bulan ni nak apply 1. So nak 2 minggu lagi nak apply nombor 2 pula. So tak ada masalah. Tapi kota awak hanya boleh apply 5. Okay. Okay, adakah dibenarkan memohon internship melalui sumber luar, contohnya LinkedIn? Ada yang LinkedIn. Ni ada pengalaman ke LinkedIn ni? Ke Elmi tak ada pengalaman? Tak ada doktor. Tak ada kan? So sebab biasanya permohonan LI ni kita apply melalui website organisasi tu atau kita hantar terus kepada, sebab dia short period kan. So saya tak rasa pula boleh melalui LinkedIn. Okay. Okay, Assalamualaikum, saya nak tanya, boleh ke nak mohon LI di luar bidang belajar? Maksudnya saya belajar kos lain tapi saya LI bidang lain. Okay, so kalau ikutkan ketua program, memang tak dibenarkan. Kalau saya sebagai ketua program pun saya tak benarkan. Okay, so apa-apa pun tertakluk kepada ketua program sebab ketua program yang meluluskan. Awak kena ingat dalam sistem LI tu, bila awak nak proceed satu benda tu, KP kena lulus dulu. Kalau KP tak lulus, dia akan stuck kat situ je. Sampai bila-bila pun dia tak boleh nak proceed. So amat penting awak berbincang dengan KP ketua program. Okay, Assalamualaikum, saya pelajar PBU. Saya nak bertanya, adakah ada had negeri untuk LI? Tak ada. Awak boleh LI di mana-mana. Tak ada masalah. Sabah, Sarawak, okay, seluruh Semenanjung Malaysia semua boleh.
Tak ada masalah. Okey. Okey, nak tanya bila pelajar boleh mohon tempat intern? Dah boleh minta. Sekarang dah boleh minta. Okey. Sekarang dah boleh minta dah. Sebenarnya awal SEM hari tu pun dah boleh minta dah sebenarnya. Okey. So, adakah kami hanya dibenarkan untuk memohon di syarikat yang berkaitan dengan program kami atau kena dapatkan pasaran fakulti terlebih dahulu? Seeloknya sebenarnya kalau awak nak apply untuk internship, awak cari yang bersesuaian dengan program awak lah. Okey, sebab apa? Sebab bila dia bersesuaian dengan program, saya percaya KP akan luluskan. Okey, so kalau tak sesuai dengan program, so KP akan berat hatilah nak meluluskan benda tu. Okey. Okey, so saya ingin bertanya, jika kita sudah mempunyai tempat LI sendiri, perlu atau tidak saya berbincang dengan SB yang fakulti tetapkan? Okey, so SB ni, lantikan SB ni selepas awak pergi orang kata apa, LI. Okey, selagi awak tak pergi LI, fakulti tak akan assign pun SB ni. So that's why apa-apa pengantaranya adalah KP, ketua program. Okey, so berbincang dengan ketua program. Okey. Okey, Assalamualaikum. Adakah penempatan pelajar semasa itu ditanggung pelajar? Ya, semua kos ditanggung oleh pelajar. Contohnya kalau awak intern di, awak menetap di, katakan menetap di Johor. Okey, awak intern di Nilai ataupun awak intern di Melaka. So segala kos yang ni lah di Melaka tersebut kena tanggung sendirilah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Saya bertanya tentang log harian. Contohnya dah create 20 minggu. Lepas tu pada masa akan datang boleh tak create minggu tambahan? So, awak boleh sebenarnya kan awak create setakat apa yang maksimum awak punya ni lah. Contohnya kalau FAM tadi 20 minggu. So, awak create untuk 20 minggu je lah. Okey, sebab selepas 20 minggu tu supervisor dah tak nak tengok dah sebab dia akan setakat yang apa sehingga tempoh tarikh tu je. Okey, so kalau boleh create je lah setakat apa yang ditentukan oleh fakulti. Untuk 2 minggu, 20 minggu lah. Okey, salam. Dengan situasi pandemik COVID-19, adakah peluang intern luar negara dibenarkan? Untuk yang ini, maklumat ni pihak PMG tak ada maklumat. So kalau awak nak tahu lebih detail lah, awak boleh tanya Yusim Alimia. Okey, boleh email lah Yusim Alimia tanya. Dia orang memang ada maklumat. Tapi kami minta maaf lah, PMG tak ada maklumat untuk intern di luar negara. Okey, maaf boleh ulang balik berkenaan maksimum 5 kali permohonan. Dia bukan 5 kali, dia 5 syarikat. Okey, 5 syarikat. Awak boleh apply 5 syarikat. 5 organisasi lah. Okey, maximum, that is your quota. So katakan awak dah apply 5, dalam satu masa tu awak apply 5. So awak dah tak ada quota lah. So awak kena tunggulah 5 ni. Tunggu sampai ada salah satu ni accept. Okey, kalau tiba-tiba ada satu reject offer. Reject, so bukan reject offer, reject. Industry reject. Bukan reject offer, industry reject. Maknanya dia tak terima lah sebab mungkin dia tak nak pakai intern ke ataupun dia ada masalah ke yang tidak memerlukan pelajar intern. So dia reject. Organisation tu reject. So bila reject, awak boleh isi yang company lain pula. Macam itulah, awak boleh isi lagi. So quota dia 5 company. Okay. Okay, adakah referee tersebut dihadkan kepada lecture perkawanan saja? Okay, so dia tak ada had. Dia macam ni lah. Contohnya kalau as long as lecturer tu pernah mengajar awak, kenal awak, so tak ada masalah. Contohnya kalau macam awak belajar subjek business, so awak nak subjek lecturer mengajar business tu jadi referee, so tak ada masalah. Okay, ataupun awak pernah bekerja sambilan ke, dekat secara part time, so awak boleh juga menggunakan majikan awak sebagai referee.
So yang penting referee tu adalah orang yang mengenali awak, yang tahu macam mana awak punya prestasi, kerja macam mana. So as long dia tahu. Okay. Okay, macam mana kita nak tahu requirement setiap company tu? So awak kena survey lah. Awak kena survey, awak kena bertanya. Okay, cuba call ke, email ke. Okay. Okay, seeloknya kan awak email lah, awak call, awak email bahagian HR sumber manusia. Okay, protege untuk certain company tu boleh dikira SLI juga ke? Protege macam mana Kalau macam ni, better awak berkomunikasi lah dengan KP. Okay, seeloknya tanya KP. Kalau dia rasa benda tu berkaitan dengan apa yang awak belajar, saya tak rasa pun salah. Awak boleh je. Okay. Okay, tempat latihan industri ditetapkan oleh pihak universiti tak? Tempat latihan industri terpulang kepada awak. Awak nak intern dekat mana, itu terpulang kepada awak. Okay. As long as KP benarkan. Okay. Okay. So LI antarabangsa ni macam saya cakap tadi lah, awak kena tanya pihak USIM Alamiah. USIM Alamiah dia tahulah. Okay, kena tanya USIM Alamiah. Okay, kami masih boleh apply through website company juga kan? Kalau company tu memerlukan awak apply melalui website company, so awak kena apply lah. Okay, apply melalui website company. Boleh? Tak ada masalah. Ya, waktu style memang kena ikut tarikh yang ditetapkan oleh fakulti. Awak kena bercakap dengan inilah, berbincang dengan pihak fakulti. Memang fakulti dah tetapkan tarikh tu, masa tu lah awak kena mula. Kalau awak nak mula awal ke, okay, so tu semua awak kena bincang dengan pihak fakulti. Okay. Okay, bila boleh start apply untuk intern? Dah boleh mula dah apply dari sekarang. Okay, dah boleh apply dah Jangan tunggu last minute Okay, tarikh LI yang dinyatakan tadi memang dah tetap sebab itu kami dapat maklumat daripada fakulti. Okay, segala perubahan tu nanti fakulti akan inform lah. Tapi yang saya yang saya paparkan tadi, yang saya inform tadi, itu memang saya dapat maklumat tu daripada pihak fakulti Okay, experience dalam CV sebenarnya tak ada masalah pun kalau awak nak letakkan apa, kata apa, maklumat-maklumat yang awak rasa sesuai itu CV lah, awak rasa sesuai. Kalau awak itu boleh membantu permohonan awak untuk LI, so tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay, so kalau majikan mengatakan awak work from home, memang dia bagi tugasan kan, so awak kena beritahu lah, awak kena tulis lah report log kerja tu harian tu, awak buat apa di rumah, apa majikan assign awak untuk kerja di rumah. Okay,
Okay, saya nak tanya untuk start guna sistem ini, kena tunggu arahan dari ketua program atau bila waktunya? Tak, awak dah boleh guna dah. Okay, awak tak perlu tunggu arahan daripada ketua program. Awak dah boleh buka dah, awak dah boleh surfing dah sistem ELI. Okay, cuma permohonan tu, untuk permohonan tu awak kena berbincang dengan KP. Sebab KP yang akan luluskan permohonan awak. Okay, adakah saya akan luluskan permohonan ELI kami hanya melalui sistem ELI? Okay, tak semestinya. Okay, kadang-kadang dia bagi surat. Dan itulah bila kadang-kadang dia email. So awak kena inform PLIMG lah. Nanti PLIMG akan update dalam sistem. So PLIMG update dalam sistem kan. Bila PLIMG update dalam sistem, okay, lepas tu kita akan letaklah accept offer. Nanti awak boleh klik lah accept offer sebab awak klik je accept offer, nanti akan ada surat-surat permohonan tu lah. Okay, so tak ada masalah. Kalau majikan tak nak guna sistem ELI, majikan terus email awak. Oh, kata awak dah terima kan. So awak boleh forward email tu kepada PLIMG. Nanti pihak PLIMG akan update. Okay. Okay, tak ada sebab kita tak keluarkan surat official letter kita hanya keluarkan melalui sistem tu je. So kalau awak nak, awak memang kena melalui sistem. Sistem tu memang generate, itu memang standard format. Okay, so kita orang tak ada keluar dah surat keluar daripada sistem. Okay. Doktor, ada tambahan lah. Saya nak maklum pada berkaitan dengan surat permohonan ni Sebab apa doktor? Pada semester-semester yang lepas lah, setahun lepas, 2 tahun lepas atau 3 tahun lepas, ada beberapa pelajar yang kita detect di mana pelajar memalsukan surat permohonan LI. Okey, sebab surat tu kita generate by PDF dan sekarang pun dah ada banyak software yang untuk convert PDF ke Word. So, surat kita boleh detect sama ada surat tu palsu ataupun tidak, kerana satu surat permohonan tu kita boleh satu surat permohonan LI kita ada satu kod. Maksudnya bila pelajar tu ubah nama syarikat ataupun nombor telefon apa ke, kita boleh detect. So saya nasihatkanlah saya memberi amaran kepada semua pelajar jangan memalsukan surat permohonan tu. Tu je doktor. Maknanya kita boleh tahulah surat original. Betul. Surat original ataupun surat yang dia edit. Sebab apa? Contoh macam dia dah apply 5, tiba-tiba dia nak apply lebih lah daripada 5 tu. So surat yang salah satu daripada 5 tu dia edit, convert kepada Word, dia tulis alamat industri lain dan terus hantar kepada industri tu. So bila industri bagi feedback, contohlah dia offer kepada pelajar tu dan kita pun menerima, bila kita check dan surat tu palsu. So kita nasihatkan janganlah pelajar untuk semester sekarang semester ni menggunakan surat palsu. Okey, so jangan memasukkan surat tu. Kita boleh ambil tindakan tata tertib. Okey, so sekiranya temuduga bersama syarikat tidak berjaya, adakah pelajar perlu memohon semula syarikat lain? So dia macam ni, sebab awak apply 5 kan? Awak apply kota awak 5. Okey, so macam saya katalah, bila tak berjaya, so awak boleh inform kepada PLIMG. Okey, nanti kita akan letak situ industri reject. So awak boleh tambah lah. Awak boleh apply lagi 1. Jadi kota awak daripada 4 jadi balik 5 lah. Sebab kita dah rejectkan yang tadi tu sebab syarikat tolak. Okey, dia syaratnya syarikat tolak. Kalau syarikat tolak kita boleh tambah. Tapi kalau awak reject offer, tak boleh. Itu kekal juga, still kekal 5 Okey, so siapakah yang perlu dihubungi jika sebarang masalah selain melalui email? Okey. So ni masalah ni terlalu orang kata apa, general. Masalah apa? Kalau masalah sistem, okey, awak boleh
email kepada PLIMG lah. Okey. Ataupun kalau awak ada masalah berkaitan dengan pertukaran tempat ke apa ke, awak kena email awak kena berbincang dengan KP lah, CC kepada PLIMG. Okey. Okay, so sekarang ni kan universiti banyak work from home. Kita pun tak tahu akan datang. So seeloknya pada pandangan saya lah, seeloknya apa-apa masalah hantar je melalui email. Sebab email ni bukan saya seorang je boleh tengok. Kalau awak hantar info tu kan, info PLIMG tu, bukan saya boleh tengok, pengarah boleh tengok. Okay, timbalan pengarah PLIMG pun boleh tengok. So kita orang boleh tengok. So seeloknya lepas tu ada black and white. Maknanya kita ada bukti lah kan awak email daripada call. Okay, so seeloknya email So salam tuan, sekiranya ada kes salah laku di pihak majikan di mana pelajar LI boleh mengadu permasalahan tersebut. Okay, boleh mengadu di pihak fakulti dan juga boleh mengadu di pihak PLIMG lah. Okay. Okay, so saya rasa tak ada masalah untuk yang bukan warga negara untuk balik ke negara asal untuk berinternship. Saya rasa tak ada masalah. Okay, sebab awak memang warga negara luar kan. So negara awak akan accept awak. Okay, so saya rasa tak ada masalah. Okay, cuma kalau warga negara Malaysia nak intern di luar tu, itu ada satu masalah lah. Okay, tapi kalau awak memang bukan warga negara Malaysia yang nak berintern di negara asal, so tak ada masalah. Okay. So, Assalamualaikum, nak tanya kalau sakit demam perlu ganti balik atau tidak bilang air ditinggalkan masa sakit tu? Ini bergantung kepada majikan Kalau majikan kata tak payah ganti balik, tak ada masalah lah. Tapi kalau majikan kata yes, kena ganti balik, so awak kena follow lah by majikan Okay, ini semua dengan kebenaran majikan lah. Okay, Assalamualaikum doktor, kalau intern di luar negara tu fully perbelanjaan dari pelajar sendiri ke atau ada sedikit peruntukan disediakan oleh pihak UA? Ya, kalau tu sebab ada interview, sebab pihak UA akan bagi sumbangan sikit lah. Okay, so sebab ada interview tu. Kalau awak berjaya, maknanya awak akan dapat bantuan lah. Ada bantuan lah di situ. Dan bantuan tu tertakluk kepada UA secara alamiah. Okay, ada juga yang pergi tapi tak dapat bantuan. Ada juga yang pergi dapat bantuan. So itu semua tertakluk kepada Universiti Alamiah. Kalau industri kita mohon tu mesti ada kaitan ke dengan program kita. Okey, so saya tak berapa ni lah, tapi awak kena setahu saya lah, ia mestilah berkaitan dengan program yang kita belajar. Okey, biasanya macam itulah tempat intern ni. So apa-apa pun awak bincang dengan KP. Okey, sebab saya rasa KP lagi mahir salah satu bidang tu. Okay, so selanya bincanglah dengan KP Kalau kita accept, okay. Kalau syarikat tu non-syariah still boleh apply ke? Non-syariah yang macam mana tu? Macam ni tepat. Saya rasa ini tertakluk kepada KP juga. Sebab KP yang meluluskan So macam saya katalah, kami ni hanyalah orang tengah. PLIMG adalah orang tengah yang menguruskan sistem. Perantara lah boleh dikatakan. Tapi apa-apa pun sebenarnya kuasa mutlak tu sebenarnya adalah fakulti dan juga KP lah. Okay, so kami pun follow apa yang fakulti dan KP benarkan ke. Okay. Apa keputusan kita follow lah by KP dan juga fakulti Okey, tarikh terakhir untuk mengisi sistem ELI. So sebenarnya tak ada tarikh akhir. Kalau awak tak isi sistem ELI, kan contoh kan, macam mana awak nak apply permohonan latihan industri tu? So kalau awak itu bergantung kepada awak.
Dia tak ada tarikh akhir. So kalau awak, maknanya katakan hari ni awak nak intern, definitely awak kena isi sistem AI tu sebab awak nak apply. Apply ni bukannya mudah sebab awak ada orang apply 5, tak semestinya 5 dapat. Dan kadang-kadang lagi 2 minggu, 3 minggu nak intern baru dapat keputusan. So that's why saya kata apply lah daripada sekarang. Okay, apply daripada sekarang. Dan orang kata apa, kalau dah dapat satu tempat tu kan, orang kata apa, kekal lah. Jangan tukar-tukar. Kalau awak tukar, nanti ada masalah lain. Okay, kalau awak dah accept offer tu, accept je. Okay, kalau nak tukar juga kan, kalau rasa nak tukar juga, bincanglah dengan KP Okey, tak ada untuk LI biasanya majikan dia tak akan minta transkrip. Okey, jangan risau, dia tak akan minta transkrip. Okey, cukuplah memadai kalau awak pergi interview tu awak bawa slip result setiap SEM tu. Itu pun dah memadai. Okey, apa slip yang awak ada lah. Sebab universiti ni dia tak akan keluarkan transkrip selagi awak tak habis belajar. So selagi awak tengah berintern, universiti tak akan keluarkan transkrip. Okey. Okey, untuk bahagian tanda tangan KP, ada dokumen yang memerlukan tantangan mereka. Jadi adakah kami perlu menghantar fizikal kepada mereka dahulu atau macam mana? Oh tak, tanda tangan KP tu sistem yang generate kan? Betul tak Mi? Sistem LI. Yang sains tu, yang sains pula. Dia tak ada sains KP sebab dalam bawah surat tu nanti kita akan tulis surat ini di-generate automatic by system. So tak perlu tanda tangan KP. Dah boleh terus hantar ke industri tu, doktor. Okay, so maknanya surat yang KP yang kita letak nama KP tu sebenarnya tak ada tangan, tak ada tantangan pun. Ya, betul. So awak tak perlu mohonlah tantangan KP. Tapi sekarang ni pun kalau saya tengok fakulti pun dia orang dah guna sign online ni kan, sign virtual sign macam tu lah. So jangan risau, awak communicate dengan KP. Saya rasa KP pun dah ada menggunakan sign ni lah. Okay, online punya tu. E-sign lah, orang panggil e-sign macam tu lah. Okay. So, Assalamualaikum doktor, saya nak tanya, tadi dalam kes salah laku pelajar ada membuat aduan tentang isu allowance yang tidak dibayar. Adakah maksud pelajar tidak boleh menuntut allowance mereka sekiranya mengadu tentang kesalahan majikan mereka? Okay, Mi jawab Mi, ni soalan yang hari tu pun ada orang tanya. Boleh Mi jawab yang ni pasal salah laku yang menuntut allowance tu. Maaf doktor, saya cakap tadi lupa mic off pula. Okey. Okey. Ini kes macam pelajar dia dapat tawaran, dalam surat tawaran tu industri ada nyatakan allowance kan. So pelajar boleh defend sebab pelajar dah ada hitam putih apa semua, black and white. Melainkan kalau dalam surat tawaran ataupun borang maklum balas yang diberikan oleh industri tak ada pun nyatakan dalam surat tu allowance, pelajar tak bolehlah nak tuntut. Kalau ada boleh tuntut sebenarnya sebab kita ialah hak pelajar tu untuk mendapatkan allowance setelah diberi surat tawaran kan doktor. Dalam surat tawaran tu dah ada amount sekian-sekian, contoh 1,000 tetapi tiba-tiba industri tak bagi. Bagi saya pelajar boleh tuntut hak. Betul. Sebab yalah dah ada black and white kan doktor? Betul. So kalau ada memang majikan inform kan dalam betul. Tu kata ada allowance 400. Ya. Sebab pelajar pilih tempat intern pun bergantung pada allowance sebab mungkin tempat dia intern tu jauh daripada rumah, dia perlu fikir nak bayar sewa rumah, pengangkutan, so dia mengharapkan allowance tu untuk
nak sara diri dia sepanjang DLI. Macam itulah doktor. So dalam kes ni mungkin disebabkan pelajar tersebut kan dia tak dapat maknanya pengesahan. Okay, majikan bayar berapa. So itu kadang-kadang majikan ni dia takluk kepada dia punya keuntungan. Okay, so ada certain majikan dia tak inform. Dia just bagi tahu by orang kata by mulut je kan. Beritahu okay, tapi tak ada black and white. So kat situ ada possibility lah awak tak dibayar, dan bila tak dibayar awak tak boleh tuntut lah sebab tak ada black and white. Okay, tapi bila majikan tu dia letak dalam surat tawaran tu, dia letak berapa banyak amount allowance. So biasanya tu dah jadi komitmen dia dah. Dia kena bayar juga. Nak tak nak pun dia kena bayar. Okay, so tak ada masalah lah tu. Okay, adakah boleh menjalin LI di mana-mana tempat berhampiran kediaman pelajar? Boleh. Awak boleh LI di mana-mana sahaja. Okay. Dan adakah 7% kehadiran pelajar sama seperti LI tahun lepas? Okay. 70% tu semua adalah ditentukan oleh fakulti. Okay, so kalau tahun depan masih juga pandemik ni berterusan, okay, kita terpaksa tunggulah keputusan fakulti. Okay, so ada certain fakulti memang dia buat 70% dah cukup. Tapi ada certain program tak, dia kena 100% juga. So bergantung kepada fakulti lah. Okay. Salam, experience dalam CV perlu berkaitan dengan bidang kos yang diambil saja atau boleh berkaitan kerja part-time yang tidak berkaitan. So tak ada masalah sebenarnya awak nak letak part-time yang tidak berkaitan kerja pun. Okay, tak ada masalah. Okay, itu terpulang pada awak. Kalau dia boleh membantu permohonan LI tu, tak apa, letak je. Okay. Okay, saya mahasiswa FEBU ingin bertanya, adakah taklimat LI daripada pihak fakulti sendiri? Okay, pihak fakulti saya rasa ada. Okay, setiap fakulti saya rasa akan buat taklimat sendiri. So awak kena tunggulah, nanti fakulti akan inform. Okay, yang akan diberi oleh timbalan dekan lah, akademik saya rasa lah. Okay, itu more kepada how you preparation untuk you pergi ke LI. Okay, tapi untuk sistem LI memang PIMJ je lah yang akan ni. Okay, sebenarnya saya dah approach hospital kerajaan tersebut dan beliau suruh tanyakan pihak USIM perlu ada MOU tak dengan pihak hospital dahulu kerana beliau cek USIM tidak ada senarai. Mungkin kena hospital kerajaan ke? Terima kasih. Saya tak rasa pun kena ada MOU untuk kita intern. Okay, mungkin ni medik kot. Saya tak pasti. Okay, kalau perubatan, cuba tanya dengan perubatan ke ni? Hospital. Tak tahulah. Kalau ni cuba tanya dengan KP. Sebab sepanjang saya menjaga PLIMG, tak semestinya kita kena ada MOU. Awak boleh intern saja di mana-mana. Doktor, saya rasa ni pelajar FST kot. Oh, FST. Okay. Sebagai contoh KKM lah. Sebab ada beberapa hospital ataupun yang membenarkan pelajar USIM membuat LI yang ada agreement MOA saja. Oh, okey. Ada certain hospital lah. Ya, betul. Macam terbaru ni adalah beberapa pindaan hospital yang baru yang KKM benarkan untuk pelajar kita buat LI. Okey. Betul-betul doktor. Nanti tak apa macam ni. Untuk senarai hospital ataupun klinik-klinik yang ada dalam agreement kita, saya akan panjangkan terus pada grup KP lah, doktor, boleh? Supaya nanti KP boleh, saya rasa KP FST lah, nanti dia akan wawarkan pada pelajar yang senarai hospital yang di bawah MOA antara USIM dengan KKM. Okey. Boleh doktor? Okey, nanti kami akan upload lah. Okay, nanti pihak pelajar boleh menghubungi KP. So bagaimana intern untuk pelajar yang perlu sambung lagi satu semester yang ditangguh? Saya tak faham. Imi faham tak soalan? Ya doktor. Mana
Ni pelajar extend ke doktor? Saya rasa pelajar extend ni. Maksudnya rakan-rakan lain dia orang intern tapi dia perlu sambung subjek yang tu ke? Saya pun tak faham soalan. Bagaimana intern untuk pelajar yang perlu sambung lagi satu semester yang ditangguh? Itulah sebenarnya kebenaran untuk orang LI ni sebenarnya fakulti yang akan tentukan. Fakulti, betul. Untuk yang masalah student yang belum habis coursework ni, yang dia punya subjek belum ada maknanya ada gagal kan. So apa-apa awak kena bincang dengan fakulti lah. Okay. Bolehkah kita LI di sekolah? Ada tak Mi orang LI di sekolah? Ada, contoh pelajar FKP pun ada, ataupun pelajar FPQS ada membuat di sekolah. Tapi ia tertakluk kepada ketua program lah, sama ada dia nak benarkan ataupun tak. Sebab macam kat sekolah ni dia ada, contohlah sebelum pandemik COVID kan, dia ada cuti sekolah panjang, contoh seminggu, 2 minggu. So dalam tempoh seminggu, 2 minggu yang cuti sekolah tu, macam mana dia nak LI kan, sebab dia tak ada kerja ke apa kan. So dia kena bincang dengan ketua program lah, sekolah-sekolah ni. Tapi ada juga pelajar yang buat LI kat sekolah. Okay. Okay, bolehkah kita apply intern di syarikat NGO? Boleh. Boleh. Okay, tak ada masalah. Okay, Assalamualaikum. Berapa lamakah anggaran masa yang diperlukan oleh ketua program untuk mengesahkan tawaran? Pengesahan tawaran awak yang sahkan. Kan Mi kan? Student kan? Cuma kelulusan tu, kalau awak nak pergi ke tempat LI, KP yang kena luluskan baru boleh proceed apply. Selagi KP tak lulus, awak tak boleh apply. Untuk pengesahan tawaran, awak yang kena sahkan tawaran. Kalau awak accept lah. Kalau accept job offer, sistem automatic generate surat, 3 surat tadi tu. Insurans, okay, surat apa tadi yang 3 tu kan. Okay, so bukan KP untuk mengesahkan tawaran, pelajar yang kena sahkan tawaran. KP hanya betul. Cumanya pelajar pun kena faham lah ketua program. Bayangkanlah kalau macam satu program ada 500 orang dan setiap orang ada 5 permohonan. So ada berapa ribu permohonan yang perlu KP approve. So dia pun kena ambil masa jugalah. Ambil masa yang ialah ketua program nak cek satu-satu permohonan pelajar ni sesuai ataupun tak nak buat LI kat industri tu kan doktor. So kena kena tolak ansur lah, kena faham, memahami lah doktor. Sebab KP pun ada tugas-tugas yang lain. Tak semestinya satu hari tu nak menghadap sistem LI kan doktor. Betul. Itu saya kata, kalau untuk kelulusan tu awak kena tunggulah KP lulus kan. Ya, betul. Tunggu. Okay, tu sebab saya kata kalau apply dari sekarang, awak minta dari sekarang, so ada masa tu yang panjang untuk ni lah. So jangan tunggu last minute. Okay, so tu sebab saya kata sebenarnya bagi saya kalau untuk permohonan LI ni seeloknya awak survey dulu. Okay, bila awak dapat satu tempat bincang dengan KP senang. Awak memudahkan urusan KP sebenarnya. Okay, dia kata okay. So dah dapat tempat tawaran, KP approve dan awak punya perjalanan pun sebenarnya smooth. Okay, so kalau awak mudahkan urusan KP, insyaAllah nanti urusan awak pun dimudahkan. So kena ni lah, kena bertolak ansur jugalah. Okay. So kalau kita dah mau 5 tempat dan semua tu telah di-approve oleh KP tapi tiba-tiba nak tukar permohonan tu, boleh ke? Tak boleh. Bila KP dah lulus, awak tak boleh dah tukar. Ya, betul, tak boleh. Sebab kota awak dah habis. Kota 5 je. KP lulus, bermakna awak kena hantar permohonan ke 5 company tadi. Okay, melainkan kalau macam saya kata tadi, ada industri reject. Okay, industri okay, awak punya kota tinggal 4. So boleh tambah lagi 1 lah. Itu je. Okay, selain daripada tu tak ada. Bila awak KP dah lulus je, habis. Maksimum dah awak dah guna kota tu. Okay. Untuk industri yang reject, PLIMG hanya melihat surat black and white lah, email ataupun surat daripada industri itu yang mengatakan pelajar tu reject. Kalau industri itu call pelajar, dia kata dia tak terima, lepas tu pelajar call PLIMG untuk update status reject, kita tak terima. Kita kena black and white. Ya, betul.
Sebab macam ni, bila kita apply secara formal, industri pun dia kena reply secara formal juga. Okay, so maknanya kalau awak dah hantar borang permohonan tu, awak dah hantar permohonan melalui email. So kalau industri reject, dia kena reply email awak. Dia kena melalui email juga dia akan hantar, okay, kami tidak menerima. So awak kena request juga that organisasi untuk bagi black and white supaya awak boleh bagi ke PRIMG. Okay, so PRIMG bila dapat black and white tu, then kita akan removekan lah. So awak ada lagi ada lagi kota lah untuk awak isi. Okay, so tu je. So tak apa, sebarang soalan ataupun apa-apa kemusykilan, okay, jangan ni, boleh je email kepada PRIMG. Okay, salam merujuk kepada keadaan COVID-19 yang tidak menentu sekarang ni, probability of the security and safety etc. pada waktu internship kami nanti, ada apa halangan untuk di-intern di luar kawasan ke? Sebab macam sekarang ada decision PKPB. Mungkin ada surat kebenaran untuk rentas daerah atau negeri atau macam mana. Okay, so sekarang ni awak intern bulan 3, kebanyakan ni bulan 3. So sekarang ni awak jangan fikir lagi pasal PKPB ke apa ke. Okay, sekarang ni tugas awak apply je dulu. Okay, apply tempat intern. So nanti apa-apa nanti maklumat yang terkini nanti sewaktu intern nanti kan bulan 3 nanti, okay, jangan risau. Okay, USIM akan bagi tahulah, kita pun juga ada SOP kita untuk student internship. Okay, sebab student intern ni masih lagi under, you all ni masih lagi, orang kata apa, student USIM. Okay, so apa-apa kebajikan apa semua, USIM akan, pihak USIM akan ambil tahu jugalah. Maknanya kita akan fikirkan juga macam mana keadaan student intern ni. So jangan risau. So sekarang ni, yang tu tolak tepi dulu. Okay, sekarang ni cari tempat dulu untuk awak intern di mana. Okay, try survey, cari tempat dulu. Dan nanti mungkin nanti dalam bulan 2, nanti nak dekat intern nanti, kita tengok macam mana keadaan. Okay, so macam tahun intern yang lepas, memang kita bila sesuatu berlaku tu kita akan keluar memo. Pihak PRIMG, universiti dia keluar memo. So everything semua memo tu memang kita akan update semasa ke semasa lah. So itu ketika awak tengah menjalani latihan industri. So sekarang ni awak masih belum menjalani latihan industri. So tugas awak sekarang cari tempat intern. Okay. Okay, so kalau macam saya cakap tadi, kalau ada apa-apa soalan atau kemusykilan, boleh je email kepada PRIMG. Okay, Assam Doktor, adakah dibenarkan pelajar USIM untuk intern di satu company melebihi seorang jika ada lebih kekosongan? Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Ada je satu company tu 8 orang sekali intern di situ. So tak ada masalah. Kalau company tu memerlukan ramai pelajar intern, boleh je. Ini semua tertakluk kepada syarikat. Takluk kepada syarikat. Kalau syarikat memerlukan lebih daripada 2-3 orang pelajar USIM, tak ada masalah. Okay, so kalau tak ada soalan, saya rasa kita stop lah taklimat kita pada petang ni. Okay, so Mi ada apa-apa nak tambah? Tak ada, Doktor. Selamat maju jaya semua. Okay, so saya pun ucapkan selamat maju jaya lah, okay, kepada pelajar-pelajar semua. So kita akhiri taklimat kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.
Okey, Assalamualaikum.